apa perancangan YB terhadap Wangsa Maju? Terutamanya kita ada berbilang masyarakat di sini. Saudara, saya boleh kata Amor ni orang lama sini. Dah ada pengalaman lah di Wangsa Maju 2008 hingga 2013. Ya. Walau bagaimanapun saya tak ada di sini aktif 10 tahun ya sebagai ahli parlimen, tapi kerana 5 tahun yang saya di sini dan perasaan saya kepada Wangsa Maju ni amat pelik, seperti amat rapat. Prioriti saya adalah bukan politik dalaman untuk kedudukan dalam komiti, sebab saya tak mahu terlibat dalam komiti-komiti parti tersebut. Saya menumbuhkan energi saya, semangat saya untuk menjaga kawasan. Ya, penduduk perlu bantuan dari ahli parlimen. Itu yang penting. Suara kita jadi suara kepada rakyat, didengari oleh pihak berkuasa. Bukan didengari, tapi kita kena follow up supaya mereka ambil tindakan. Jikalau mereka masih tidak, kita kena tekan sampai mereka ambil tindakan. Supaya kita boleh ada pembangunan yang lebih, apa orang kata, lebih teratur. Teratur. Wangsa Maju ni kita kena duduk dengan aman lah. Ya, aman, selesai. Tak ada masalah perkauman, you know, and then semua boleh duduk bersama-sama dan so prinsip perpaduan demi masa depan, itulah maksud saya. YB Wee, warisan nampaknya lebih kepada Sabah, kuat di Sabah, tapi sekarang berada di Semenanjung. Apakah hala tuju di Semenanjung? Saya bukan YB ya, panggil W cukuplah. Kalau nak Abang W pun boleh juga. Kita orang biasa, kita pun anak kampung juga, kan? Sebuah demo juga kan. So benda ni gini, kita kena faham, warisan ni adalah satu parti yang telah didaftar atau berdaftar dengan ROS, ya. Seperti parti-parti yang lain. Apa masalahnya? Dan dia dah tukar, you know, masa kita tubuh sesuatu syarikat pun, masa tu buat, katalah buat kerusi dan sebagainya, dalam masa-masa yang kita mesti ada kemajuan, maju, kita kemungkinan, kita kena diversify. Diversify, mengembangkan skop syarikat itu. Sama juga dengan warisan. Demi masa depan. Itulah logo saya yang pertama. Bila kita gunakan perpaduan, memang prinsip yang itu untuk apa? Untuk kebaikan, untuk bertahankan hak-hak kepentingan rakyat jelata. Apakah sambutan mereka terhadap warisan sepanjang lawatan di kawasan-kawasan? Demo kena peheh, kan? Kena peheh. Walaupun warisan ni baru, ya, tetapi Amor dia orang lama. Bukannya lama dalam Wangsa Maju, ya, dalam bidang politik dalam Malaysia. Saya telah ditahan di bawah ISA pada semasa saya pijak kaki dalam politik sini. Dah kena tahan ISA. Dia ada dua option terakhirnya, result dia, apa hasil. Satu, memang jadi penakut. Dan kedua, lebih berani. Kerana kita dah tahu apakah ISA ni, kalau kita kena ISA, apa yang akan terjadi. Masyarakat di Wangsa Maju memang mereka kebanyakan dah tahu saya ni siapa, pernah jadi ahli parlimen sini. Jadinya bila saya jumpa mereka, sebelum saya cakap nak introduce saya, dia kata, saya kenal YB. Saya kata saya bukan YB, masih YB.
untuk kita kena YB. YB ada tolong kita, ada buat kerja sini, seperti itulah. I mean, ya. Orang Tionghoa bersama, orang India bersama, orang Melayu bersama. Benda ni, kalaulah saya tak buat kerja selama 5 tahun di sini, 2008 dan 2013, ya, Ben, sebagai ahli Parlimen Bangsa Maju, wajib KP taubat, saya tak berani bijak di Bangsa Maju, jangan kata bertanding di Bangsa Maju. Logo yang baru, pekerja yang lama, ahli yang lama, untuk menubuhkan satu parti untuk perpaduan negara dan membawa penambahbaikan dalam masyarakat untuk warga Bangsa Maju, khasnya untuk seluruh negara. Cari cara yang boleh meringankan kesusahan beban mereka. Itu yang penting. Memang kita tak boleh selesai 100%, tapi kita kena cuba tiap-tiap bulan meringankan beban mereka. Menunjukkan pekerjaan yang lebih perniagaan. Khasnya untuk itu apa, pemata dunia kita, pemuda-pemudi, pergi belajar dengan susah payah, dah graduate, keluar tak ada kerja. Ada kerja pun bukannya daripada kepakaran mereka yang mereka belajar. Itukah kita nak lihat? Sebagai graduate dari segi guaman, perundangan, kerja clerk di office, kerja yang lain, kita nak cuba mengasih mereka peluang. Boleh pergi sini, mereka belajar IT, graduate IT, buat segi IT, ada kerja situ. Mereka ada jadi doktor, ada kerjaan doktor. Parti warisan ni boleh diterima oleh semua masyarakat berbilang kaum. Abang Wee, apakah harapan, pandangan masa depan tentang MOU dengan kerajaan yang bakal dibuat? Ini satu isu yang amat sensitif dan saya memang amat menyedihkan saya. Kerana apa? Sebagai parti politik pembangkang, kita tak boleh ada satu MOU, sign MOU di mana kita tidak main peranan untuk membantah dengan sebenarnya. Bukan bantah dari segi ucapan di Parlimen, hantam di Parlimen, dibuat statement. Itu bukan bantahan yang sebenarnya. Ya. Dan MOU ni janganlah terletak dengan ada peruntukan khas memberi berjuta-juta ringgit kepada private personal account dan bank. Ya, kalau nak beri peruntukan, berilah kepada DO, office daerah, supaya mereka boleh disburse. DO, PBT. Dan kerajaan yang disburse, kita kasih projek, ini kena menambahbaikkan jalan, dia buat lagi tu, kan. Sekarang ni, wang terus disalurkan kepada private account, bank account. So, mana ada itu kawalan? Mestilah di audit oleh Auditor General sebab wang rakyat. Ya? Dan kedua, pembangkang tugas mereka adalah check and balance. Kita kena tengok isu yang pokok seperti bajet. Mereka bantah keras-kerasnya di parlimen, ini tak baik, ini tak baik. Akhirnya sokong juga. Buat apa kalau bantahan begitu? Nak mengkelabukan mata rakyat, nak mengerirukan rakyat. Satu. Yang dua, dari segi prinsip, prinsip seperti kebebasan rakyat, hak rakyat, freedom, khasnya terhadap civil liberty,
kebebasan rakyat terhadap Ya, isi prinsip di negara keseluruhan negara, dalam dunia ada everyone is innocent unless proven guilty. Kesemua orang adalah tak bersalah kecuali dibuktikan salah di dalam mahkamah. Ya. Tetapi kita ada ISA. Saya kena ISA. Saya memang sampai hari ini seperti ada satu scar, saya ada parut dalam otak saya. Saya memang amat marah terhadap di mana hak rakyat dijejaskan, di mana pihak berkuasa ada hak mensimpan, menahan seorang warga negara dengan 20 hari, 30 hari atau beberapa hari. Ya, itu satu. Dan bila ISA telah dimansuhkan, kita ada pula satu SOSMA. Dan baru-baru ini kita bernampak di Parlimen 2-3 bulan dahulu di mana kerajaan telah bentangkan memberi kuasa kepada pihak polis untuk menahan seorang suspek dari 4 hari kepada 28 hari. Right? Memang ini tak boleh terima. Sama dengan ISA. Right? Kita kena faham. Kalau kamu tak pernah ditahan, anak kamu tak pernah ditahan, adik-beradik tak pernah ditahan, orang yang kamu sayang tak pernah ditahan, kamu tak boleh merasai gimana sakit dalam hati mereka. Ya? The suffering that they have to go through. The worst pain in life. Ya? Worst pain in life ada apa? Dinafikan hak asasi seorang manusia di mana mereka dikurung tanpa di-charge. Ya, sedangkan dia perlu charge seorang. So bila benda ni dibentang sebagai partner kepada sebuah kerajaan, kan? MOU dah sign. Sampai Julai 31, 2022. Cantik. Kan? Untuk banyak-banyak alasan. COVID-19, untuk melawan COVID-19, untuk nak stabilkan ekonomi, nak stabilkan kerajaan untuk makmuran negara. Yang terakhir, kita tak boleh itu ada pilihan raya. Kita nak kerana banjir. Kalau sebuah pembangkang, kita perlu kata, kalau seboleh-bolehnya, kita perlu ada satu pilihan raya tiap-tiap tahun. Supaya kita boleh mengambil alih kerajaan. Betul tak? Tapi pelik, pembangkang sekarang takut nak ada pilihan raya. Okey, itu satu perkara. Tapi yang pentingnya, seperti isu 28 hari SOSMA. Nak buat satu pindaan. Sebagai seorang partner dalam kerajaan, kita kena beri amaran kepada kerajaan bahawa jika kamu bentangkan ruang undang-undang ini, kita akan menarik balik. Itu keluar daripada pakatan ataupun MOU kita. Kerana ia menjejaskan hak-hak penting rakyat. Hak-hak asas, basic right of the people. Di mana everyone is proven guilty, you ada masalah, you charge dia di mahkamah dengan secepat mungkin dalam 4 hari. Takkanlah dengan tenaga, dengan machinery yang mencukupi, tak boleh menyiasat. Ya? Tetapi mereka main bagaimana? Oh, dalam parlimen hantam. Pom, gimana kerajaan gagal. Di luar, di video klip, kerajaan gagal. Untuk menunjuk apa? Mereka membantah. Tapi bantahan atas isu ini bukanlah melalui ucapan. Melalui tindakan. You kena, jangan bentang. Kamu bentang, kita akan keluarkan daripada MOU ini dengan serta-merta.
Saya percaya kerajaan tak berani. Bukan hanya setakat bersuara, tetapi bertindak. Untuk saya, janganlah menanam tebu di bibir mulut sahaja untuk mengelirukan mata rakyat. Sebab itulah mereka takut warisan parti nyamuk ini di Semenanjung. Itulah pokoknya. Saya last. Nama saya Wee Choo Keong, calon warisan di Wangsa Maju P116. Saya memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengundi saya pada pilihan raya yang akan datang 19 November. Nombor saya di atas kertas undi adalah yang kedua dengan logonya Wee Choo Keong dengan logo bulat kapal. Undi warisan, undi warisan, undi warisan kepada semua calon warisan di Malaysia.